أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد Alhamdulillah summa alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi PDPR kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Kalau tajuk yang lepas kita dah belajar tentang bagaimana terbitnya fajar dakwah Nabi. Terbitnya dakwah Nabi, macam mana Nabi melakukan dakwah selama 13 tahun di Mekah. Tempoh dakwah Nabi 23 tahun. Daripada Nabi umur 40 sampai Nabi umur 63. 23 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah dan 10 tahun Nabi di Madinah. Itu yang pembelajaran yang lepas, di mana tentang dakwah Nabi di Mekah. Untuk pelajaran hari ini kita akan bercerita tentang satu peristiwa yang besar. Peristiwa ini menjadi titik tolak kebangkitan Islam. Menjadi titik tolak bermulanya tamadun Islam di muka bumi ini, iaitu hijrah. Satu perkara yang sangat besar, yang mana setiap orang Islam kena tahu tentang peristiwa ini. Malah hari ini kita ada kalender hijrah. Setiap tahun kita sambut Ma'al Hijrah. Jadi semua boleh buka buku dalam surat 157, pelajaran 21, Hijrah Detik Bersejarah. InsyaAllah kita mula. Apa yang dimaksudkan dengan hijrah Rasulullah? Hijrah kalau dari segi bahasa kita fahamlah. Kalau dalam bahasa kita faham hijrah pindah dari satu tempat ke satu tempat. Tapi bagi hijrah, apa yang dimaksudkan dari segi bahasa? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti mana yang kita faham dalam bahasa Melayu. Sebab dalam bahasa Melayu ada perkataan hijrah yang diambil daripada bahasa Arab yang membawa maksud yang sama. Tetapi dari segi istilah, hijrah ini bermaksud perpindahan Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah ke Yathrib ataupun dipanggil sebagai Madinah. Yang mana peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 kerasulan Nabi. Tahun ke-13 kerasulan Nabi. Itu yang dimaksudkan dengan hijrah Rasulullah SAW. Yang mana kalau kita tengok bawah tu ada penerangan sedikit tentang hijrah. Yang mana hijrah yang ni dilakukan secara beransur-ansur. Maksudnya diorang bukan gerak sekaligus. Beransur-ansur. Dan kalau kita ingat lagi dalam pembelajaran yang lepas, sebelum berlakunya hijrah ke Madinah, ada hijrah ke Habsyah, Ethiopia. Ada 2 kali penghijrahan ke Habsyah di awal-awal Islam. Dan ini adalah hijrah yang kedua. Setelah mana Nabi Muhammad SAW mendapat pelawaan daripada orang Madinah, orang Aus dan Hazraj. Orang Ansar yang kita panggil sebagai Ansar telah menjemput Nabi untuk datang ke Madinah, menjadi ketua diorang. Dan antara sebab lain juga nanti kita akan tengok, antaranya adalah arahan daripada Allah. Kita tengok muka surat yang sebelah. Di antara faktor-faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Kenapa Nabi berhijrah? Kenapa Nabi berhijrah? Nabi bukan berlarian, Nabi bukan pelarian, Nabi bukan seorang yang dikira sebagai pelarian macam kita panggil hari ini. Tak. Nabi berhijrah, berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Apa faktor berlakunya hijrah Rasulullah? Yang pertama, isyarat daripada Allah. Maksudnya arahan daripada Allah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengarahkan Nabi dan juga orang Islam untuk berhijrah ke Madinah. Kita kena tahu, pada waktu tu
hijrah ke Madinah bagi orang Islam adalah compulsory, wajib. Maksudnya, bila mana seseorang tu mengaku dia Islam, dia wajib berhijrah ke Madinah. Itu satu suruhan yang wajib pada waktu itu. Tapi bila mana telah dibukanya kota Mekah, Islam telah membuka kota Mekah semula, maka hijrah ke Madinah telah tiada lagi. Yang ada hijrah yang biasa. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi isyarat dalam surah Al-Anfal. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini surah Al-Anfal. Yang mana maksudnya, dan ingatlah ketika orang kafir musyrikin Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Ini adalah isyarat yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah ataupun Yathrib, yang dahulu dipanggil sebagai Yathrib. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua ialah untuk memelihara akidah orang Islam. Yang mana pada ketika itu, kalau kita ingat lagi, di hujung-hujung tahun dakwah Nabi di Mekah, dalam tahun ke-10, 11, 12 dan tahun yang 3 tahun yang sangat perit, yang mana telah berlaku peristiwa yang sangat menyedihkan pada Nabi pada tahun ke-11 ataupun 10 Hijrah, yang mana bapa saudara Nabi dan isteri Nabi meninggal dunia. 2 orang yang sangat kuat backup Nabi telah meninggal dunia. Dan setelah itu, tamparan bagi orang Islam di Mekah sangat kuat. Macam-macam perkara yang dilakukan untuk menggagalkan dakwah Nabi. Sampailah Nabi diancam dengan bunuh. Kalau kita biasa dengar cerita tentang bagaimana Nabi berhijrah, yang mana pada waktu itu orang-orang Arab Quraisy telah memanggil semua ketua pemuda-pemuda dari setiap suku kaum berkumpul di rumah Nabi pada waktu malam, merancang untuk bunuh Nabi pada siang hari. Dan Allah gagalkan rancangan mereka. Selain itu, orang-orang Islam pada waktu itu yang hamba-hamba telah banyak ditekan. Jadi untuk memelihara akidah, supaya akidah Islam tetap terpelihara, maka berlakunya peristiwa hijrah. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, iaitu pelawaan penduduk Yathrib ataupun Madinah. Siapa orang Yathrib? Ada 2, suku kaum Aus dan Khazraj, yang digelar sebagai Ansar. Ansar tu maksudnya penolong. Yang mana sekumpulan orang-orang daripada Yathrib telah datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Telah datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Dan pada waktu itu, kalau kita ingat lagi, Nabi, bila mana orang datang buat haji, Nabi akan pergi ke kemah-kemah orang buat haji untuk sampaikan dakwah. Yang saya cerita pada pembelajaran yang lalu, yang mana bila mana Nabi sampaikan dakwah, pakcik dia Abu Lahab akan ada kat belakang untuk bangkang apa yang dia cakap. Cuma pada waktu itulah Nabi dapat berjumpa dengan penduduk Yathrib. Cuma Nabi buat rancangan untuk berjumpa dengan mereka ni pada waktu malam. Pada waktu malam untuk apa? Untuk melakukan perjanjian bai'ah Aqabah. Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ni ada 2. Yang mana kalau kita tengok dalam isi kandungan bai'ah Aqabah yang pertama, dua-dua ni berlaku pada tahun yang berbeza. Dan dihadiri dengan sekumpulan orang-orang Yathrib. Tengok apa isi perjanjian bai'ah Aqabah yang pertama. Nabi telah berkumpul dengan orang-orang Yathrib. Nabi ambil janji taat setia, bai'ah taat setia mereka untuk masuk Islam, untuk pelihara agama. Dan Nabi dalam bai'ah Aqabah tu, antara kandungan yang mereka bai'ah adalah yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Bila mana orang tu masuk Islam, dia tidak akan sekutukan Allah. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang mana penzinaan ni satu perkara yang tidak asing dalam kalangan Arab Jahiliyah. Yang keempat, tidak membunuh anak. Ini satu lagi benda yang sentiasa berlaku ataupun yang berlaku pada zaman Arab Jahiliyah, iaitu bunuh anak
perempuan. Anak lelaki jarang, anak perempuan. Diorang akan bunuh anak perempuan. Sebab apa orang Arab jahiliah rasa anak perempuan ni satu beban bagi mereka. Sebab diorang satu masyarakat yang suka berperang. Bila perang, dia perlukan lelaki. Dia perlukan lelaki. Sebab tu anak lelaki tidak dibunuh. Tapi bila mana lahirnya anak perempuan, diorang rasa ini satu bala bagi mereka, bagi sebahagian mereka. Ada juga yang tak bunuh anak perempuan, tapi sebahagian membunuh anak perempuan bila diorang dapat anak perempuan. Maka Nabi ambil janji taat setia untuk tidak membunuh anak daripada penduduk Yathrib. Yang seterusnya, tidak mengada-ngadakan dusta, tidak menipu. Dan yang terakhir, tidak menderhakai perkara yang baik. Ini adalah isi kandungan perjanjian Bai'ah Aqabah. Ada 2, 4, 6. 6 isi perjanjian Bai'ah Aqabah yang kita kena ingat. Ini Bai'ah Aqabah yang pertama. Selepas tu berlakunya Bai'ah Aqabah yang kedua pada tahun yang berbeza. Modus operandi dia sama, jumpa pada waktu malam. Cuba pada Bai'ah Aqabah yang kedua ini, dia ada special dia. Sebab apa? Pada Bai'ah Aqabah kedua ni lah, Nabi dijemput untuk datang ke Madinah menjadi ketua. Tengok, isi kandungan Bai'ah Aqabah yang kedua. Yang pertama, dia ada satu sahaja isi, iaitu melindungi dan mempertahankan Rasulullah SAW seperti melindungi keluarga sendiri. Peristiwa itu berlaku pada waktu malam, yang mana pada waktu tu Nabi datang bersama dengan pakcik Nabi, iaitu Abbas. Pakcik Nabi bernama Abbas. Yang mana Abbas pada waktu itu dia belum Islam lagi. Abbas belum masuk Islam. Nabi datang bersama dengan pakcik dia Abbas, berjumpa dengan orang Yathrib yang berkumpul dalam kegelapan malam. Bila mana sampai ke situ, pakcik Nabi minta perjanjian ataupun orang kata word daripada orang Ansar ni, supaya kalau kau tak boleh nak jaga dia, serahkan dia kepada aku. Janganlah berjanji untuk mempertahankan dia. Sebab di sini dia masih ada lagi suku kaum dia, iaitu Bani Hashim, yang akan mempertahankan dia. Tapi bila mana orang Yathrib berjanji, berbai'ah untuk melindungi dan mempertahankan Rasulullah SAW seperti mana mereka lindung keluarga mereka sendiri. Dan macam saya kata tadi, pada Bai'ah Aqabah kedua inilah Nabi telah mendapat pelawaan daripada orang Yathrib untuk datang ke Madinah. Itu adalah faktor yang ketiga. Dan faktor yang terakhir adalah penentangan musyrikin Quraisy yang mana semakin kuat. Mana orang Arab musyrikin ni telah melakukan pelbagai penyiksaan dan penentangan terhadap umat Islam. Yang mana tekanan-tekanan ni semakin lama semakin hebat. Semakin lama semakin kuat. Dan orang Arab Islam, orang Islam pada waktu tu sangat-sangat tak dapat nak tahan. Lebih-lebih lagi bila mana kematian bapa saudara Nabi, Abu Talib. Tak ada orang yang nak backup dia pada waktu itu. Dan kemuncak pada penentangan ini adalah, macam saya kata tadi, mereka berpakat untuk bunuh Nabi. Kalau kita tengok kat situ, pakatan membunuh Nabi Muhammad SAW di Darul Nadwah. Darul Nadwah ni satu tempat yang berhampiran dengan Kaabah. Dia ada kat tepi Kaabah, dia macam parlimen orang Arab. Orang Arab, Quraisy pada waktu itu, daripada pelbagai suku kaum, dia orang akan berkumpul di situ, Darul Nadwah. Apa dia orang buat di situ? Di situlah mereka akan buat perbincangan, perancangan, apa sahaja berkaitan dengan Mekah. Itu Darul Nadwah. Macam hari ini kita panggil sebagai parlimen lah. Parlimen kita, macam itulah Darul Nadwah. Di Darul Nadwah ini, di Darul Nadwah, yang mana satu mesyuarat telah dijalankan, yang mana mesyuarat ini bersetuju akan seorang pemuda yang gagah daripada setiap suku kaum. Kawasan Mekah ni banyak suku kaum. Sebab dia orang ni berpuak-puak, banyak kaum-kaum. Bani Makhzum, Bani Adi, macam-macam Bani. Yang mana setiap daripada suku kaum ni hantar seorang pemuda yang gagah untuk bunuh Nabi. Kenapa dia orang buat macam tu? Sebab kalaulah hanya satu suku kaum, contoh Bani Makhzum, pergi bunuh Nabi, maka Bani Hashim akan balas balik. Sebab Bani Hashim ni kuat. Dia satu puak yang ada nama. Kalau hanya satu puak Bani Makhzum yang pergi bunuh Nabi Muhammad, Bani Hashim akan tuntut bela di atas kematian orang dia, ke atas kematian Nabi. Tapi bila mana diorang
panggil, hantar setiap pemuda daripada setiap suku kaum. Dikatakan ada 10 orang kalau tak silap. Dia beritahu tak dalam tu? Tak ada. Okay? Lebih kurang dalam 10 orang daripada setiap suku kaum, hantar wakil masing-masing seorang pemuda yang gagah. Bunuh Nabi beramai-ramai. Jadi bila ramai suku kaum yang bunuh Nabi, Bani Hashim tak berani nak tuntut balas. Sebab apa? Dia akan berhadapan dengan 10 suku kaum. Maka sebab itulah rancangan ini dibuat. Okay? Itulah mesyuarat yang dijalankan di Darul Nadwah, perancangan untuk membunuh Nabi Muhammad. Itulah 4 faktor kenapa berlakunya hijrah. Okay? Syarat daripada Allah, nak jaga akidah, pelawaan daripada orang Yathrib dan penentangan yang semakin kuat. Okey, kita tengok seterusnya. Ini adalah kronologi peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Okey. Kita biasa kalau hijrah, tahun hijrah bermula dengan bulan Muharram. Okay, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Dan biasa kita akan sambut Ma'al Hijrah, tahun hijrah pada 1 Muharram lah. Cuma kita kena tahu, Nabi hijrah bukan pada bulan Muharram. Nabi tidak memulakan hijrah pada bulan Muharram. Nabi berhijrah pada bulan Safar. Okay, 1 bulan yang mana orang Arab pada waktu itu percaya bulan ni bulan yang tak baik, bulan yang unlucky ataupun bahasa mudahnya bulan yang sial. Sebab bulan Safar ni diorang percaya bulan ni bulan yang tak baik. Kalau siapa-siapa nak pergi bermusafir, jangan musafir pada bulan Safar. Siapa yang nak kahwin, jangan kahwin pada bulan Safar. Diorang percaya bulan ni bulan sial, bulan Safar. Okay. Dan idea tu datang ke tanah Melayu sendiri. Kalau dulu tok nenek kita ada satu upacara yang dipanggil sebagai mandi safar. Mandi safar dilakukan pada bulan Safar untuk apa? Untuk buang sial. Okay. Tapi hari ini alhamdulillah berkat daripada dakwah ulama-ulama kita, perbuatan tu telah hilang sepenuhnya. Okey. Nabi telah berhijrah pada bulan Safar, iaitu pada 27 Safar. Okey. Kita tengok apa yang berlaku. Pada tengah malam, Rasulullah telah keluar bersama-sama dengan Abu Bakar. Okay, Nabi berhijrah berdua dengan Abu Bakar, sahabat baik Nabi. Sebelum Nabi hijrah, Nabi ni bukan orang pertama yang hijrah. Ada telah beberapa kumpulan yang telah berhijrah lebih awal. Okay, Omar dah hijrah lebih awal. Sahabat-sahabat Nabi dah hijrah lebih awal. Okay, Nabi ni kira tengah-tengah, bukannya penghujung. Okay, ada yang akan hijrah lagi selepas Nabi berhijrah. Okay, tapi Nabi bukan yang pertama untuk keluar hijrah. Okay. Nabi telah keluar hijrah bersama dengan Abu Bakar pada waktu tengah malam. Yang mana biasalah kita dengar ceritanya pada waktu tu, macam saya kata tadi, pakatan nak bunuh Nabi, diorang kepung rumah Nabi. Okay. Nabi pada waktu tu minta bantuan Ali bin Abu Talib, sepupu Nabi, untuk tidur di tempat Nabi. Dan Nabi keluar daripada rumah itu dalam keadaan orang yang tengah berjaga di sekeliling rumah Nabi itu tak perasan Nabi keluar. Okay. Tak perasan Nabi keluar. Bila diorang sedar pada waktu pagi, diorang terus serang rumah tu. Tengok-tengok di atas katil tu ada Ali, bukan Nabi. Okay. Jadi dia tak bunuhlah Ali sebab diorang nak bunuh Nabi. Okay. Maka terlepas Nabi daripada pakatan pembunuhan ni atas sebab Allah Ta'ala yang merancang dan Allah yang sebaik-baik menggagalkan tipu daya diorang. Okey. Kemudian Nabi, bila mana Nabi berhijrah, Nabi tak terus naik ke Madinah. Sebab kalau kita tengok dalam peta tu, tengok peta tu. Mekah dia belah bawah. Okey, nombor 1 tu. Madinah nombor 4 atas lagi, dia atas ke utara. Okey. Tapi Nabi punya strategi dalam nak berhijrah, apa Nabi buat? Nabi tak terus tegak naik ke atas. Nabi turun ke bawah dahulu. Yang mana Nabi turun ke selatan dan Nabi berhenti di Gua Sur. Okay. Kalau selatan bawah Mekah ni adalah Taif. Okay. Nabi telah bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Okay. Antara orang yang bantu Nabi ketika Nabi bersembunyi di Gua Sur. Kenapa Nabi bersembunyi di Gua Sur? Sebab apa? Kalau kita daripada Pulau Pinang, kita nak pergi ke Kedah, kita takkanlah pergi KL dulu, pusing Kelantan, baru naik ke Kedah. Tak, mestilah kita dari Pulau Pinang, terus naik highway pergi Kedah. Kalau ada seorang perompak, dia merompak di Pulau Pinang. Okay, dia merompak di Pulau Pinang. Polis kalau nak kejar dia, polis akan terus naik ke Kedah. Polis tak akan turun ke bawah. Okay. Nabi
Nabi yang telah pada waktu tu orang Arab Quraisy sedar Nabi dah tak ada, Nabi dah keluar hijrah. Maka apa diorang buat? Diorang keluarkan wanted, waran tangkap pada Nabi ni. Siapa dapat tangkap Nabi akan dapat ganjaran. Okay, maka orang-orang Arab Quraisy di Mekah telah bersiap sedia keluar untuk cari Nabi. Yang diorang keluar naik ke atas. Okay, untuk cari Nabi. Mana Nabi Muhammad? Sebab diorang nak bunuh Nabi. Okay. Tapi Nabi punya strategi, Nabi turun ke bawah terlebih dahulu, Nabi bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Dan ketika itu antara orang yang telah membantu Nabi sewaktu Nabi bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar adalah anak Abu Bakar sendiri, iaitu siapa nama dia? Kalau tak silap, Abdullah bin Abu Bakar. Betul? Okay. Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar, apa kerja dia? Dia menjadi mata-mata. Dia duduk di Mekah, dia orang tengok apa yang berlaku pada orang Arab Quraisy di Mekah pada waktu itu. Apa yang dia orang rancang. Jadi, dia akan pergi laporkan kepada Nabi dan Abu Bakar di Gua Sur. Antara orang lain yang membantu Nabi dan Abu Bakar semasa di Gua Sur adalah anak kepada Abu Bakar, iaitu Asma. Asma binti Abu Bakar. Adik ke kakak. Tapi dia dengan Aisyah lah, adik-beradik. Asma, putri Abu Bakar, dia telah bantu dengan bawa makanan, bekalan makanan ke Gua Sur untuk Nabi dengan Abu Bakar untuk makan. Okay. Dan antara yang lain, seorang lagi adalah Amir bin Fuhairah, hamba Abu Bakar juga. Tiga-tiga daripada keluarga Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar, Asma bin Abu Bakar dan hamba dia Amir bin Fuhairah. Yang mana Amir bin Fuhairah ini telah bawa kambing-kambing berjalan untuk tutup kesan tapak kaki yang dilalui oleh Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Jadi orang Arab tak boleh nak kesan tapak kaki. Okay. Itu adalah 3 orang yang membantu Nabi dan Abu Bakar semasa Nabi bersembunyi di Gua Sur sebelum memulakan perjalanan. Okay. Tengok, situ orang Arab Quraisy telah menawarkan 100 ekor unta. Okay. Wanted poster. Okay. Siapa dapat tangkap Nabi akan dapat 100 ekor unta. Bukan tangkap, bunuh. Okay, itulah yang berlaku pada 27 Safar sewaktu Nabi keluar memulakan perjalanan untuk hijrah. Nabi bersembunyi terlebih dahulu di Gua Sur selama 3 hari. Selepas daripada 3 hari, iaitu pada okay, di Gua Sur. Okay. Setelah 3 hari di Gua Sur, mereka menuju ke Madinah bersama-sama dengan seorang petunjuk jalan, iaitu Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ni dia seorang kafir, bukan orang Islam. Okay? Dia seorang kafir, tapi dia orang kafir yang baik. Kat sini nak tunjukkan kebaikan tidak hanya berpandukan kepada agama. Okay? Kebaikan tidak terletak pada agama. Kebaikan yang ada pada semua orang. Orang agama Islam ada, orang agama yang bukan Islam pun ada orang yang baik. Okay. Jadi Abdullah bin Uraiqid ni dia sebagai petunjuk jalan. Dan Nabi dengan Abu Bakar, bila mana Nabi mulakan perjalanan, Nabi tak lalu satu laluan yang biasa dilalui oleh orang lain. Sebab dari Mekah ke Madinah ni ada laluan yang biasa. Sebab pedagang-pedagang akan lalu jalan ni. Tapi Nabi tak lalu jalan tu. Nabi lalu jalan mana? Nabi lalu jalan tepi laut. Okay. Kalau kita tengok dalam peta perjalanan Nabi itu, Nabi melalui tepi laut. Di sekitar tepi ni adalah kawasan tepi laut, tepi pantai. Okey, sewaktu Nabi dalam perjalanan ke Madinah, antara peristiwa yang berlaku adalah seorang pemuda. Nama dia Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni apa? Dia naik kuda dia pergi lari, dia nak cari Nabi. Sebab apa? Kan ada wanted tadi, waran tangkap, siapa dapat tangkap Nabi, dapat bunuh Nabi akan dapat 100 ekor unta. Maka dia keluar seorang-seorang untuk pergi cari Nabi dengan Abu Bakar untuk bunuh dia. Okay. Dan Suraqah bin Malik ini dia berjaya jejak Nabi. Dia ikut Nabi, dia dapat jumpa Nabi. Jadi dia follow perlahan-lahan daripada belakang. Okay. Jadi dalam time waktu dia nak bunuh, dia dah dapat angle yang cantik. Dia dah keluarkan panah dia. Orang Arab pada waktu dia orang ada macam
tradisi diorang. Sebelum diorang nak mulakan sesuatu, diorang akan tarik undi. Diorang akan tarik undi terlebih dahulu. Ini diorang punya kebiasaan budaya pada waktu tu. Jadi sebelum dia nak tarik anak panah tu, dia keluarkan undi. Kat situ undi tu ada 3. Sama ada teruskan, ataupun gagal, dan satu lagi ulang semula, ataupun dia tak ada kemenangan lah, draw. Okay? Bila dia tarik undi tu, yang keluar adalah gagal. Maksudnya apa yang dia nak buat tu tidak boleh diteruskan. Okay? Dia tarik undi, dia cakap okay, undi kata gagal, dia tak boleh nak bunuh Nabi pada waktu tu. Jadi apa dia buat? Dia ikut lagi Nabi. Okay. Bila sampai kat satu tempat, okay, dia tarik undi lagi. Dia tengok yang dia dapat pada waktu adalah gagal juga. Maksudnya tak boleh untuk bunuh Nabi. Ini kepercayaan diorang. Diorang tarik undi. Okay. Jadi Suraqah bin Malik ni apa dia? Dia tahu orang yang apa yang berlaku pada diri dia pada waktu tu, semua tu telah ditentukan oleh Allah. Maksudnya Nabi ni ada yang jaga. Dia tak dapat nak bunuh Nabi. Okay. Jadi apa dia buat? Dia datang berjumpa dengan Nabi, dengan Abu Bakar. Okay. Dia minta orang kata satu perjanjian kepada Nabi. Dia tak bunuh Nabi dengan Abu Bakar, dan dia tak bagi tahu dekat orang ramai, orang Arab Quraisy, di mana Nabi. Tapi dia minta satu perjanjian pada Nabi supaya keselamatan bagi nyawa dia. Dan Nabi menjanjikan keselamatan bagi nyawa dia. Okay. Itu adat orang Arab pada waktu tu. Okay. Dan Nabi juga, kalau dia tengok dalam tu, Nabi juga telah menjanjikan kepada Suraqah bin Malik ini mahkota Kisra. Kisra di mana? Kisra di Parsi. Okay. Mahkota Kisra, dan benda ni memang dia dapat satu hari nanti. Okay. Bila mana Omar buka Parsi, Omar bagi kepada dia mahkota Kisra. Memang betul-betul dia dapat. Okay. Selepas itu, pada 8 Rabiul Awal, Nabi telah tiba di Quba. Okay. Daripada 27 Safar, 3 hari selepas tu Nabi keluar. Nabi mulakan perjalanan, dan Nabi sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. Quba ni kat mana? Quba ni dia ada di luar kota Madinah. Tapi dia berhampiran dengan Madinah, lebih kurang dalam 12 km ataupun lebih daripada kota Madinah. Tapi dia berada di luar kota Madinah. Okay. Dan Nabi berhenti di situ terlebih dahulu. Dan apa Nabi buat? Nabi telah bina masjid pertama di dalam Islam pada waktu itu, Masjid Quba. Yang mana pada hari ini, kalau kita pergi ke Madinah untuk buat umrah, kita pergi buat umrah di Mekah, di Madinah, biasanya pemandu pelancong akan bawa kita ke Masjid Quba yang disunatkan untuk kita solat 2 rakaat di situ. Itu adalah masjid pertama yang dibina pada waktu itu dalam Islam. Masjid pertama, Masjid Quba. Okey. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan pada 12 Rabiul Awal. 4 hari Nabi duduk di Quba. Pada 12 Rabiul Awal, Nabi meneruskan perjalanan untuk masuk ke kota Madinah, sebab dah dekat dengan Madinah. Okay. Dan ketibaan Nabi ni telah disambut dengan, orang kata, gegak gempita, macam mana cakap, sangat meriah. Okay? Sangat meriah orang yang sambut dia. Orang Madinah dengan orang-orang Muhajirin, orang yang berhijrah daripada Mekah pada waktu tu yang telah sampai, sahabat-sahabat Nabi, semua menyambut Nabi dengan Abu Bakar kedatangan. Mereka disambut dengan gembira. Okay? Diorang keluar daripada rumah, berkumpul di tepi jalan untuk sambut kedatangan Nabi. Okay? Sebab tu kita kata Nabi ni bukan pelarian. Kalau pelarian, kedatangan dia tidak disambut. Nabi ni disambut. Orang-orang Arab di Mekah, di Madinah, orang-orang Ansar pada waktu tu sangat menanti-nantikan kedatangan Nabi. Okay. Itu adalah kronologi peristiwa perjalanan hijrah Rasulullah, yang bermula daripada 27 Safar sehinggalah 12 Rabiul Awal. Ini hanyalah sekadar catatan, nota orang kata catatan kecil. Kalau nak ceritakan sepenuhnya tentang hijrah Nabi ni sangat panjang. Pelbagai peristiwa yang berlaku sewaktu hijrah ini. Tapi cuma yang kita tahu, kita perlu ingat Nabi telah sampai pada 12 Rabiul Awal di Madinah. Okay. Satu penghijrahan yang telah berjaya Nabi lakukan. Okay. Dan Nabi telah membina satu tamadun di Madinah. Okey, itu kronologi peristiwa penting semasa hijrah Nabi. Okey, kita tengok
Apa kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah? Apa kesan yang berlaku akibat daripada peristiwa hijrah ini? Okey, daripada aspek agama. Ingat, apabila kata kesan, kalau nak kata mudah lah, kita nak mudah faham, bila dia kata berikan kesan kepada peristiwa-peristiwa sedemikian. Okey, kita ingat ada 4 aspek yang biasanya. Okey, politik, ekonomi, sosial, agama. Biasa 3, dia akan tambah satu lagi, agama. Kalau dalam Islam, dia akan tambah dengan agama. Okey, kita tengok apa kesan dari segi agama. Okey, kesan dari segi agama, ajaran Islam semakin tersebar kerana dakwah dapat dilaksanakan secara lebih terbuka. Bila Nabi dah sampai ke Madinah, kat situ orang tak musuhi Nabi. Malah orang Ansar, orang Madinah, angkat Nabi sebagai ketua Madinah. Jadi bila Nabi dah ada negara sendiri, Nabi dah ada tempat sendiri untuk mulakan dakwah, maka dakwah pada waktu tu lebih mudah untuk dijalankan. Kita kena tahu pada waktu tu di Madinah bukan hanya ada orang Islam. Kat situ ada juga orang kafir dan ada juga orang Yahudi. Tapi Nabi yang menjadi ketua pada waktu tu. Nabi telah membina piagam Madinah. Maka dakwah Nabi ni semakin tersebar luas. Dan macam saya kata tadi, hijrah ni titik tolak bermulanya tamadun Islam. Maksudnya Islam semakin berkembang luas bermula daripada hijrah Nabi ini. Dari segi aspek sosial, yang mana kehidupan masyarakat Madinah berubah kepada sistem hidup yang lebih baik dari segi akidah, syariat dan akhlak. Satu benda yang kita kena tahu, orang Aus, orang Madinah iaitu orang Ansar daripada suku Aus dan Khazraj, sebelum kedatangan Nabi ke Madinah, mereka ni dua suku kaum yang suka berperang. Dua suku kaum yang suka berperang. Yang mana diorang ni memang tak ngam, akan bergaduh sentiasa. Tapi bila mana Nabi datang, Nabi telah hilangkan permusuhan daripada Aus dan Khazraj. Nabi panggil mereka ini sebagai Ansar, iaitu Ansarullah, pembantu Allah. Dengan datangnya Islam, benda-benda yang tak baik sebelum tu semuanya dihapuskan. Diorang yang sebelum ni menjadi musuh, sekarang menjadi kawan ataupun saudara se-Islam. Itu dari segi sosial. Manakala dari segi politik, tertegaknya negara Islam pertama yang berdaulat di bawah pimpinan Rasulullah. Macam saya kata tadi, Nabi telah diangkat menjadi ketua Madinah pada waktu itu. Maka berdirilah negara Daulah Islam yang pertama. Dan dari segi ekonomi, kedudukan ekonomi umat Islam semakin kukuh melalui sistem ekonomi Islam yang dilaksanakan. Ekonomi orang Islam pada waktu itu semakin baik. Sahabat Nabi seperti Abdul Rahman bin Auf. Dia berhijrah ke Madinah dalam keadaan dia sehelai sepinggang, tak ada duit. Padahal sewaktu di Mekah dahulu, dia ni orang kaya. Abdul Rahman bin Auf ni orang kaya, seorang peniaga yang kaya. Bila dia sampai di Madinah, dia tak ada harta langsung, kosong. Tapi disebabkan kebijakan dia dalam berniaga di Madinah, dia telah menjadi orang kaya di Madinah. Hartawan di Madinah. Maka sistem ekonomi orang Islam baik pada waktu itu. Itu adalah kesan daripada peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Yang seterusnya kita tengok apa iktibar yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Yang pertama, sebagai seorang Islam ataupun umat Islam, masyarakat Islam, kita mestilah bijak membuat perancangan dan menyusun strategi sebelum melakukan suatu tindakan. Kita nak buat apa je, kita kena ada strategi. Jangan main hentam kromo untuk buat satu-satu perkara. Hatta kita nak berjaya dalam pendidikan, kita kena ada strategi. Besok nak exam, kita ada strategi. Malam ni kita nak belajar macam mana. Semua benda dalam hidup ni perlukan strategi. Dan bila Nabi nak berhijrah ke Madinah, Nabi ada strategi Nabi. Nabi tak main keluar itu je. Strategi penting dalam nak memastikan apa yang kita nak buat tu berjaya. Yang kedua, sentiasa bersikap optimis, yakin bahawa kejayaan pasti bersama-sama dengan orang yang benar. Ini benda yang mana kita sebagai orang Islam, kita kena percaya. Walaupun hari ini kita tengok orang Islam ditindas. Kita tengok di Palestin sana, orang Islam dibunuh. Satu dunia tak peduli.
Amerika buat tak tahu je. PBB buat tak tahu je. Okay. Orang Islam di Palestin ditindas. Okay. Tapi macam mana pun kita percaya satu hari nanti Palestin tu akan bebas. Satu hari nanti orang Islam akan menang. Okay. Itu janji yang Allah janjikan, yang mana Nabi telah janjikan kepada kita. Orang Islam pasti akan menang. Okay. Yang kedua, mencari teman yang soleh, baik, budi pekerti dan ikhlas membantu. Yang mana Nabi, bila Nabi nak berhijrah, Nabi bersama-sama dengan Abu Bakar. Nabi ajak Abu Bakar untuk berhijrah bersama-sama dengan Nabi. Itulah teman rapat Nabi. Okay. Orang yang terbaik selepas daripada Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Okay. Seorang sahabat yang sentiasa berada di sisi Nabi, sentiasa bantu Nabi walau apa pun keadaan. Ya, tengok, sebelum Nabi nak mulakan perjalanan, 3 orang daripada keluarga Abu Bakar bantu Nabi dengan Abu Bakar semasa Nabi di Gua Hira. Okay. Ini satu benda yang penting. Kita nak cari sahabat yang soleh, yang boleh bersama-sama bantu dengan kita. Tapi kita berkawan dengan semua orang. Okay, kita kawan dengan semua orang. Okay. Tapi dalam nak mencari orang yang betul-betul di sisi kita, carilah seorang yang soleh. Okay. Yang seterusnya, sabar dan tabah menghadapi halangan dan cabaran. Okay. Dalam hidup ni mesti akan ada cabaran, mesti ada halangan. Okay. Hari ini kita dilanda dengan satu wabak COVID. Ini satu cabaran bagi kita. Okay. Kita nak belajar pun susah, kita nak hidup pun susah, kerja pun susah, nak keluar pun susah. Ini cabaran bagi kita. Jadi kita kena yakin semua ni ujian daripada Allah. Kita kena tabah dalam menghadapi cabaran yang Allah telah tentukan. Seperti mana tabahnya Nabi dengan para sahabat dalam berhijrah ke Madinah. Sebab hijrah ni bukan benda yang mudah, benda yang sangat susah. Sekarang boleh lah. Kalau kita daripada Madinah nak pergi ke Mekah, Mekah nak ke Madinah dalam 400 km je. Sekarang boleh lah. Sebab kita ada bas, kita ada kereta. Tapi zaman dahulu hanya berjalan kaki ataupun menaiki unta. Satu benda yang sangat susah. Tinggalkan ahli keluarga di Mekah, tinggalkan harta-harta di Mekah, keluar sehelai sepinggang, tak ada apa pun. Semata-mata sebab kewajipan daripada Allah. Semata-mata sebab ikut arahan Nabi. Okay? Maka dalam apa jua halangan yang kita hadapi, kita kena sabar. Sabar itu penting. Okay, yang seterusnya, sentiasa bertawakal dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta mematuhi segala perintahnya. Okay. Bila kita lakukan sesuatu, kita dah berusaha, kita dah berdoa, last kali apa kita perlu buat? Tawakal. Okay. Dalam sewaktu Nabi dalam satu kisah sirah, sewaktu Nabi bersembunyi di Gua Sur. Nabi bersembunyi di Gua Sur bersama dengan Abu Bakar. Pada waktu itu, orang Arab Quraisy, musyrikin Mekah datang ke Gua Sur. Okay. Tapi diorang tak tengok. Diorang berlalu di sekitar Gua Sur. Okay. Diorang tengah cari Nabi pada waktu tu. Okay. Nabi punya tawakal dengan Abu Bakar, Nabi tawakal hanya kepada Allah. Sebab Nabi dah berusaha untuk sembunyi di situ. Okay. Dan orang Arab Quraisy ni tak tengok pun dalam gua tu. Dan Nabi dengan Abu Bakar terselamat pada waktu tu. Okay. Sebab tawakal daripada Allah. Nabi dah berusaha. Bukan Nabi tak usaha, Nabi dah berusaha untuk sembunyi di Gua Sur. Okay. Jadi dalam apa jua benda yang kita buat, kita kena usaha. Kita kena doa, dan last kali tawakal kepada Allah tu penting. Tawakal tu satu benda yang penting. Kita yakin apa yang Allah akan berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Okay. Dan last kali, sentiasa mengutamakan dan memelihara kesucian akidah dan keselamatan nyawa. Akidah benda yang sangat penting. Kita kena pelihara akidah kita. Sebab apa? Dengan akidah ni lah kita ada jaminan untuk masuk syurga. Kita hidup di dunia ni, apa tujuan kita? Syurga Allah. Tak ada benda lain. Tak ada benda lain. Syurga matlamat kita yang utama. Macam mana nak dapat jaminan syurga? Macam mana nak dapat jaminan untuk masuk syurga? Akidah kena betul. Kena bertuhankan hanya Allah. Satu-satunya Tuhan yang Esa. Okay? Kita kena pelihara kita punya akidah sebagai seorang Muslim. Dan juga nyawa kita kena pelihara. Seperti mana Nabi dengan para sahabat, sebabkan nak jaga akidah dengan nyawa mereka, mereka sanggup untuk berhijrah ke Madinah. Okey. Saya rasa itu sahajalah untuk
pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Mana hari ini kita telah bercerita tentang peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Satu peristiwa yang sangat penting. Okey. Yang mana hijrah ini berlaku atas faktor-faktor seperti isyarat daripada Allah, penentangan daripada orang musyrikin Mekah, nak pelihara akidah, pelawaan daripada orang Madinah. Okay. Kita kena ingat kronologi perjalanan Nabi berhijrah ke Madinah. Okay. Ambil poin-poin penting. Yang penting kita kena ingat benda tu. Okay. Dan kesan-kesan serta iktibar yang berlaku daripada peristiwa hijrah. Tak nak kita sebagai seorang Muslim kena tahu apa tu hijrah. Sebab benda ni sangat penting. Sangat penting dalam sejarah tamadun Islam. Okay, saya rasa itu sahajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Selesai kamu tonton video ni, kamu komen di bawah nama kamu dan kelas kamu untuk kehadiran. Dan macam biasa, mana-mana kumpulan yang telah ditetapkan untuk bentang tajuk ni, tajuk hijrah ni. Setiap kelas ada kumpulan yang dapat tajuk kan. Siapa yang bentang tajuk untuk hijrah ni, saya minta pada kamu untuk buat nota. Okay? Nota ataupun mind map ataupun timeline berkenaan dengan pelajaran hari ini. Dan ambil gambar, hantar ke dalam grup Telegram kelas kamu. Okay? Jika ada apa-apa soalan, boleh PM saya secara personal. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.